Adalah. Adalah. Kata rekaman je lah. Okay, insyaAllah malam ni kita akan belajar makan Lina. Nak tanya semua Negeri Sembilan ke ada yang lain? Ada lain. Ada yang lain. Banyak. Banyak ni Negeri Sembilan lah ni. Kedah ada tak? Jadi insyaAllah malam ni kita belajar matan Lina. Untuk beberapa tanbihan. Pertama, kalau malam ni kekok ke apa, sorry lah. Sebab jaga aku mengajar ramai-ramai. Dan mengajar member je. Jadi universitas mengajar orang ramai. Kekok sikit. Kedua, ni daurah. Ini bukannya mengajar sedetail. So kita kena kerja hari, kena kerja silibus semualah. Jadi saya tak ajar belaka lah, mana yang detail masuk ke syiah pun tidak lah. Saya hanya bagi kunci dan tangga saja. Lepas tu masing-masing kena balik lah, baca kitab, praktis. Sebab itulah fungsi daurah. Kena pula, saya menggunakan sini bukan untuk belajar orang Melayu, untuk belajar orang Aceh. Jadi kita orang ni macam semata-mata dia tangga saja. Faham? Jadi kita orang takkan nanti lah, takkan mengajar detail sesa, sampaikan, tak perlu dah baca kitab, taklah. Hanya bagi kunci-kunci saja. Dan lepas tu terserahlah pada masing-masing untuk pergi sambung kata lain pula. Okay. Jadi insyaAllah malam ni matan bina jika dia sebut lagi. Matan bina ini matan yang paling asas lah untuk tasrif, untuk ilmu saraf. Sebab di sana ada banyak lagi matan izi, ada macam-macam matan, ada macam-macam syiah, syarah apa semua. Untuk matan bina saja ada talkhis asas, ada syarah Kafawi, ada dan atas syarah-syarah moden lagi. Kalau pada saya sendiri untuk yang permulaan nak senang, boleh baca Al-Imba syarah bagi matan bina, ataupun Imla ada juga syarah bagi matan bina. Itu mudah. Kalau macam tak asas susah sikit. Syarah Kafawi pun susah. Tak susah sangat, susah sikit. So dia macam masuk pada banyak balaghah, dia masuk banyak istiqaq sikit. Payah. Dengar tak ni? Macam bergema rasa. Memang bergema. Tak apa. Asal boleh faham lah. Okey. Jadi dalam ilmu Islam, memang kita akan ada ilmu yang utama, maqasid, dan ada ilmu alat. Ilmu saraf atau namanya ilmu tasrif semua ni, ia ada ilmu alat. Ia bukan ilmu utama. Ilmu tasrif, balaghah, nahwu, istiqaq, ini semua ilmu alat. Fungsi dia untuk kita boleh memahami pembahasan lebih tinggi pada kita yang maqasid. Contohnya ilmu fiqh semua tu. Okey. Jadi jaranglah orang habiskan masa dengan tasrif. Mereka dia bidang luas. Tapi jangan macam habis ke tasrif, ilmu saraf sampai ke ujung-ujung tak baca kitab lain. Sedangkan itu ilmu alat saja. Dia perlu baca sampai ujung semua, tapi untuk pergi ke maqasid. Bukan sampai situ tadi. Itu salah. Okey. Jadi ilmu selalunya kalau dalam bidang tafsir, saya tafsir, saya akan banyak syarah ke tafsir lah. Dalam tafsir, dia akan kata banyak ilmu boleh dikasih ilmu mufassirin. Antara yang pertama istiqaq. Istiqaq. Kedua, ilmu nahwu. Ketiga, lughah. Keempat, saraf. Di antara yang tak awal, saraf. Sebab bila tak tahu saraf, boleh banyak berlaku kesalahan. Sama ada pelbagai bidang. Antaranya contoh dalam bidang tafsir. Dia tak erti saraf, maka jadi dia syarah Quran pun salah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Surah Isra. Tiba-tiba dia kata bi imamihim jamak bagi ibu. Maka akhirat nanti hari dipanggil semua orang dengan nama ibu-ibunya. Lepas tu syarah, dia pun tafsir ke situ. Syarah tafsir. Maka disebabkan kumpul dia akan letak, kita akan letak Muhammad bin nama ibu. Kalau Maya apa semua. Lepas tu syarah pusing tu. Sedangkan kat situ imam bukan jamak bagi tidak ada jamak pada imam. Faham? Kalau belajar ilmu saraf, mereka tahulah. Hakikatnya ulama syarah kat situ ayat tu dengan maksud bi-imamihim bi kitabihim. Itu sebab ayat lain sebut yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa contohnya hari yang dibagi semua orang dengan kitabnya,
Maka siapa yang beli kitabnya berdagang kanan dengan jaga gembira semua itu. Jadi kat situ masuk sebenarnya imam. Tapi mereka yang tidak mengetahui saraf, akhirnya disalah syarah. Pada yang fiqh pula, antara kesalahan Wahabi lah, ketika mana dia ada masalah menggelar Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina. Dia menggunakan satu hadis, la tusayyiduni. Dia kata hadisnya. Kalau dari segi sanad, kita tak sembah lagi sanad semua. Di sanad memanglah lemah, mesti Musuti kata lemah semua. Tapi dari segi saraf, tak ada sayyadah, tak ada. Dia wow semua. Tu sawwada yusawwidu taswid. Dia bukan yang. Ini saraf. Dari mana mungkin Nabi bercakap dengan bahasa yang salah, sedangkan Nabi adalah fasih manusia. Nisbah manusia, Nabi boleh fasih. Al-Quran lebih itu. Tapi dari segi nisbah manusia, Nabi boleh fasih. Tiba-tiba kita kata Nabi cakap dengan bahasa yang salah. Logik kan? Tak boleh terima. Maka itu koordinat yang sangat kuat mengatakan hadis itu lemah, hadis itu palsu je. Banyak orang mengatakan yang tidak mau buat hadis itu. Hakikatnya dalam pembahasan Sayyidina Muhammad SAW boleh dipanggil nama Sayyid. Tapi tidak mahal lagi itu. Kita kata dari segi kesalahan sebab tak menguasai saraf. Jadi silaplah siapa yang dia semangat nak baca kitab Maqasid, dia terus baca tanpa menguasai ilmu Allah dan semua, akhirnya dia akan berlaku kesilapan. Dia nak laju tapi dia masuk lombong. Itu. Jadi kerana itulah ulama sama menekankan untuk menguasai ilmu Allah, dan pergi keluar pondok pun macam tu. Kita akan belajar ilmu Allah semua dulu. Jadi sebelum kita masuk, kita akan masuk dulu lah. Sebelum kita masuk kepada tujuan yang baca kitab ni, kita akan masuk dulu kepada mukadimah ilmu. Mukadimah ilmu tu lah 10 tu, samarah semua tu. Jadi ya, pertama kita akan bahaskan dari segi ta'rif bagi ilmu saraf. Ta'rif bagi ilmu saraf. Ilmu saraf, dia ada dua ta'rif yang famous, tapi ada satu je. Kalau sebelum kita bincang tentang lughah tu, saraf ataupun tasrif pada lughah diitlakkan kepada apa? Kepada tahwil, taghyir. Jadi kita kata sarafah, maksudnya kita khawwala, kita ubah. Itu maksud tasrif. Taghyir, bayan, tafsir, itu semua masuk dari segi lughah. Adapun di segi istilah, kata Ibn Hajib, ilmun kena tulis. Dah tulis ya. Pakai ni ya? Kena ni. Sini. Itu. Bisa tak nanti boleh jadi pandai. Kita dah agak pun boleh dekat bawah putih. Tak boleh belajar je dulu. Buat dulu apa yang suka. Jadi takrif adalah ilmu yu'rafu biha ahwal apa lah? Di sini. Okey. Ilmu yu'rafu biha ahwal abniyatil kalim allati laysat bi'araf. Jadi takrif bagi ilmu saraf adalah satu ilmu. Ia satu ilmu, maknanya disusun apa semua. Untuk dikenalilah dengan ilmu ini ahwal abniyatul kalim. Hal keadaan binaan bagi kalimah. Jadi bila dia kata abniyatul kalim semua ni, yang ni dia mengetahui dengannya perubahan-perubahan pada kalimah. Daripada darabah jadi
idrib, jadi darib, jadi mudrib, mudarab, semua tu. Tu ilmu mengetahui dengan ni abniyatul kalim. Allati laisa bi'arab. Yang mana ia bukan i'rab. Sebab kalau katakan sini saja, takut terkeliru dengan nahwu. Nahwu pun bicara pada kalimah juga, tapi bukan hay'ah lah, berbaris. Jadi dia tambah situ allati laisa bi'arab. Okey, kalau i'rab itu bab nahwu. Pada hujung kalimah, baris hujung kalimah. Adapun pada pertengahan tu, perubahan pertengahan semua tu, itu adalah saraf. Ini tarikh salah satu lah. Ada satu kita tarikh, tapi ulangi tadi. Ini adalah ilmu saraf. Ilmu saraf, ilmu untuk mengetahui perubahan pada kalimah-kalimah. Pada dari segi apa ni, dia punya maudhu' pula. Maudhu' adalah kita punya tajuk ilmu tu lah. Bahasan dia. Bukan bahasan, dia punya tajuk. Yang ni al-kalimatul arabiyyah min haitsu kaunuha asma'an mutamakkinah. Al-kalimatul arabiyyah min haitsu kaunuha asma'an mutamakkinah. Atau af'alan mutasarrifah. Wa min haitsu ma'rifatu ahwaliha min sihhatin wa i'lalin wa qalbin wa asalatin ila akhirih. Ini dia punya maudhu' dia. Ini kita bahas daripada kalimah bahasa Arab. Maudhu' bagi orang bahasa kalimah bahasa Arab. Bukan dia cari hukum, bukan dia cari tafsir, tak, dia bahas daripada kalimah bahasa Arab. Untuk kita, itu pun bukan semua kalimah. Asma' mutamakkinah saja. Asma' mutamakkinah maksud dia adalah isim-isim yang tamakkun. Sebab dalam isim, bukan fi'il ni, isim. Dan isim yang tamakkun. Isim tamakkun adalah isim yang boleh di-i'rab. Kalau isim yang tak tamakkun, dia ada isim yang i'rab. Anta, alladhi. Itu bukan itu ghair mutamakkin. Dia tidak tamakkun. Tak ada di-i'rab. Anta ialah. Tak ada kita baca antu, tak ada. Anti adalah, tapi itu kan i'rab. Itu untuk orang lain. Untuk perempuan. Alladhi, macam alladhi tak ada, alladhai. Tak ada. Sama dia. Kalau asma mutamakkinah boleh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dan untuk fi'il pula, dia adalah untuk fi'il yang mutasarrifah. Fi'il yang mutasarrifah adalah fi'il yang boleh disarrafkan. Yang ni apa je? Dia tak semua. Dia tak semua. Okey. Fa'ala yaf'ulu, kita belajar depan dia. Tapi bukan semua. Contohnya kalau macam fi'il amar tidak. Fi'il amar tidak. Kalau fi'il mudhari' pun dia tak semua lah. Tak semua. Tak ingat lah. Tapi dia tak semua. Jadi dari sini kita tahu bahawa untuk saraf ni dia bukan bahas pada semua kalimah, tapi pada kalimah-kalimah tertentu saja yang disebutkan tadi. Itu maudhu' dia. Samarah. Samarah pula adalah hasil, buah. Apa hasil kita belajar ilmu saraf? Kebanyakan ilmu alat fungsi dia sama. Akhirnya adalah untuk faham kitab dan sunnah. Kita kan nak pegang Quran sunnah. Kasih tak dengar. Tak dengar maksudnya faham Quran sunnah. Sama juga macam balaghah. Balaghah, kalau kita baca kitab balaghah, akhirnya 3 tujuan utama balaghah adalah untuk mengetahui kalam yang elok dan tak elok, untuk memiliki nahdi balaghiyah, dan akhir sekali apa yang paling penting adalah memahami Quran sunnah. Kalau sunnah ada balaghah, macam mana nak kuasai Quran sunnah kalau tak tahu balaghah? Sama juga saraf. Macam mana nak faham Quran sunnah kalau tak tahu ni saraf? Okey. Lepas tu yang keempat adalah nisbah. Nisbah ilmu ni, yang ni apa perkaitan dia dengan ilmu lain? Tabayyun lah, tabayyun. Ini lain, dia tak sama. Dia mungkin ada sedikit persamaan, contoh dengan nahwu apa semua, tapi generally dia tak sama lah. Dia perbahasan suku. Kemudian kelima adalah fadluhu, kelebihan ilmu ni. Kata kitab Imba, ia adalah seagung-agung antara ilmu lisan yang agung lah. Ilmu lisan banyak, nahwu semua di antara yang agung. Keenam, wadi'. Siapa yang meletakkan ilmu ni? Wadi' apa?
Ada kata Abu Aswad Ad-Du'ali, ada kata Khalil. Khalil apa Khalil? Wadih Muarud. Wadih Muarud. Wadih Muarud. Saya setang kan? Kita tahu. Wadih Muarud. Jadi yang dikata dia cemburu dengan si bawah ya. Lepas dia pun nak cari ilmu baru, doa Allah yang dapat ilham, cerita ilmu baru kan. Maka kita kata dia juga meletakkan ilmu saraf. Bila kita kata wadih ni, kat sini pun berlaku permasalahan. Wahabi lah, dengan Wahabi juga. Dia kata, oh ilmu semua ni bid'ah. Ilmu bid'ah. Fiqh semua mazhab bid'ah. Nabi tak ada mazhab. Kaki Nabi Isa turun pakai mazhab tu. So semua antara iskal-iskal dia. Maka kita kata, dan paling penting of course lah akidah. Dia kata Abundi, Kuemah, Syari, apa ikut para Nabi semua. Kita kata wadih kat sini bukan maksud yang mencipta, yang menyusun saja. Wadih yang menyusun. Tapi contohnya soraf. Bila kita kata Abu Aswad Ad-Du'ali ataupun Khalid, dah maknanya sahabat tak ada soraf. Cakap berterabur. Cakap pakai lambang, kadang-kadang fi, kadang fai, kadang fu. Ada gitu? Tak. Mereka dah ada soraf. Soraf mereka adalah malakah, mengalir dalam darah. Faham? Mereka tidak perlu kepada ilmu, mereka mengalir dalam darah. Sebab mereka dari kecil sampai ke besar memang cakap macam tu je, ikut je. Macam Imam Syafi'i, dia dengan duduk dengan Bani Huzai apa? Betul Bani Huzai. Bani Huzai kan? Dia ketika itu tidak disusun lagi ilmu, tetapi untuk menguasai lughah, dia pergi hantar pergi ke Bani Huzai untuk menguasai lughah Bani Huzai. Padahal itu antara lughah yang tersusah. Waktu dulu lama akhir kuasai. Tapi bukan kita semua boleh mampu macam tu duduk kat Bani-Bani mana-mana. Maka ulama mula susun, mula dokumentasikan, mula kitabkan, susun perbahasan-perbahasan. Itu sebab pelbagai mu'allal dia disusun oleh orang ajam. So kalau orang Arab, dia dah memang pandai dah. Cuma kita suruh ajar. Dia ajar apa? Cakap je lah. Gitu. Tapi orang ajar tahu, oh sini susah, suka berkaedah. Oh sini susah berkaedah. Tapi kalau orang Arab, apa yang tak payah ada cakap je lah. Cakap dan kita ada ni. So kadang-kadang dalam kamus kata gini, ma'ruf, indana, ma'ruf, indah. Bukan indana. Jadi dalam bab ilmu alat kadang-kadang dia banyak dia disusun oleh orang ajar. Imam Sibawai, dan pelbagai lagi imam orang ajar. Kat sini menjadi semangat untuk kita untuk belajar sampai kuasai semua lah. Jangan jadikan kita punya kemelayuan itu sebagai dalil untuk tak mampu nak kuasai tak. Sedangkan ulama-ulama lain kebanyakan yang ajar, tapi menjadi imam-imam dalam setiap ini. Faham? Yang ketujuh nama, ada nama soraf, ada nama, juga dinamakan dengan tasrif. Bukan salah sebut tadi tu. Atau yang mana nama dia tasrif tu? Bukan salah sebut. Memang sama ada soraf atau tasrif nama ni. Tapi kalau di sisi mutaqaddimin dulu, dia panggil nahwu juga. Dia mutaqaddimin kadang-kadang sebut nahwu. Tapi dia termasuk juga dengan soraf. Sebab mereka bila karang kitab-kitab, nahwu ujung soraf. Tapi hakikatnya dia orang panggil nahwu lagi. Tapi hakikatnya ada nahwu ada soraf dalam tu. Ke-8, istimdad. Sumber ambil. Istimdad dari mana? Kitab, sunnah. Ketiga, lisan Arab. Jadi apa ni, cakap orang Arab lah. Muka orang Arab sekarang Zain tak ada. Macam tu lah nak cakap. Nak mari lah, benda-benda nak mari cakap agak gitu lah. Jadi sekarang itu bahasa Ami tu bukannya fusha. Dia berasal fusha, tapi dia bukan fusha. Faham? Jadi dia masuk lisan Arab kat sini adalah zaman ketika yang jadi hujah lah. 300 tahun pertama hujahnya. 300 tahun pertama itu. Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah lewat. Tetapi ulama kata still kalam dia, bahasa dia jadi hujah lagi. Sebab dia power dulu. Ketika di mana zaman tu orang kat bandar mula cakap bercampur dah kan. Dia bahasa-bahasa kat bandar mula berubah dulu daripada kat kampung-kampung. Biasalah sebab bandar kan tempat orang datang, orang ajam datang, lepas tu bercampur baru lah. Macam kat Selangor, dia lebih moden. Sebab ramai orang luar. Jadi bahasa dia kata bercampur, kadang cakap Kedah, kadang cakap ni, bercampur. Tapi bahasa di orang Arab kita juga. Jadi di Madinah dan di bandar-bandar, bahasa dia lebih cepat hancur. Sebab bercampur dengan orang luar. Ada kampung-kampung ujung-ujung, bahasa dia masih pure.
Tapi Imam Syafi'i tidak. Walaupun dia duduk bandar, tetap orang kata bahasa dia tetap jadi hujah kerana kehebatan di dalam lughah. Kita kena banggalah dengan imam kita. Kalau kita kadang-kadang tengok dia orang gila-gila imam kita. Oh, siapa Imam Syafi'i? Nahnu rijal wa hum rijal. Kita maksud dia manusia kan? Dia kan? Dia tengah lah gitu. Kemudian tak naklah syarah panjang kat sini, senang je pun. Kan? Kenapa? Kita tak faham. Faham ni kan? Itu je lah, nak apa lagi? Hukum bismillah, hukum ta'alumihi, hukum belajar. Apa hukum belajar musarraf? Saya pun belajar apa anak ni? Buat apa belajar? Sebab apa? Kalau harus, buat apa? Jadi kita kata hukum dia fardu kifayah. Kita semua ni fardu kifayah. Yang ni perlu ada yang belajar supaya tidak hilang ilmu ni. Tetapi melainkan kalau kita mustahil, nak kuat sunnah kan, kena mustahil. Kalau mustahil, wajib belajar. Bukan fardu kifayah. Tak boleh dia kata, wah, anak mustahil tapi anak tak belajar solat sebab itu fardu kifayah. Tak. Kalau dia nak jadi mustahil, dia wajib belajar. Sebab untuk mustahil yang mengeluarkan hukum straight daripada sumber Quran Sunnah, dia perlulah mengetahui solat. Dan 10 yang terakhir sekali adalah masailuhu, permasalahan dia. Minha antaranya adalah mujarrad wal mazid. Tulis dulu, ini semua akan belajar nanti. Mujarrad, mazid, wal i'lal wal ibdal, wal haz wal ishtiqaq, wal ziyadah wal nuqsan ila akhirih. Okay. Jadi itu 10 dia lah. 10 muqaddimah muqaddimah ilmu. Kena beza antara muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab. Kalau muqaddimah kitab, kata-kata pengarang di awalnya tu. Kalau muqaddimah ilmu ni 10 ni lah. 10 ni. Jadi muqaddimah kitab, kalau macam kitab ni dia tak ada muqaddimah, dia terus bismillahirrahmanirrahim terus bincang. Kalau kita lain, kalau dia cak pengarang bagi dulu kata-kata dia semua kan sebelum masuk. Dalam belajar ilmu agama, muqaddimah kitab sangat penting. Sebab muqaddimah kitab tempat pengarang meletakkan manhaj. Kadang-kadang kita rujuk kitab ni tapi kita tak tahu manhaj pengarang. Lepas tu bila pengarang sebut dalil, tu kita guna. Padahal kemungkinan pengarang manhaj dia tidak mewajibkan hadis sahih. Contohnya Musnad Bazar. Itu memang mengumpul ada ilah. Jangan kita ambil tu buat dalil. Hadis tu memang ada masalah. Sama juga lah dengan baca kitab lagi. Ada pengarang yang dia tidak mewajibkan hadis sahih. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia memang kata dia menggunakan juga ada hadis dhaif. Sebab pada dia hadis dhaif boleh digunakan dalam beberapa situasi dengan syarat tertentu. Maka dalam manhaj selalunya memang imam akan, para pengarang akan meletakkan manhaj dia. Sebab itu nasihat masyayikh bila beli kitab, kalau sekali pun tak tahu bila nak baca pengarang lah. Baca dulu muqaddimah kitab. At least kita tahu kitab tu bincang pasal apa. Sebab di manhaj dia cerita juga tujuan ada apa benda dibincang lah tu. Maka kena baca lah insyaAllah. Baca, at least kalau tak baca semua, kita dah tahu dah kitab tu bincang pasal apa. Takut nanti orang bagi zakat, kita beli kitab tapi kita baca. Lagi teruk tak beli kitab pun. 10 malam pergi City Star, gila tempat ngawet. Merah dia kata. Berserah kita. Gelap-gelap kan kayak gitu. Malu lah orang agama buat gitu. Kalau nak kahwin, tapi jangan menggunakan duit zakat untuk buat benda pelik-pelik. Okay. Kita masuk terus ke kitab. So, sekarang dah pukul 9. Itu nak kena kejar sedikit. Jadi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah, bukan adat lah, maksudnya sunnah kitabah akan dimulakan dengan basmalah. Sebab hadis mengikut hadis. Hadis sebut apa? Hadis sebut tadi ke sini. Apa dia? Ingat? Apa lagi?
Kita tengah aja tak ingat, tak ada berpegang pada ingatan. Dia nervous tak ingat lagi. Kullu amrin zibalin la yubda'u aw lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Qil ajza qil jadi tiap-tiap perkara yang penting yang tidak dimulai daripadanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong. Jadi dengan berdasarkan hadis ni, walaupun ia lemah, tapi ulama membuka dan memulakan dengan basmalah. Sebab tak berpada dengan hadis ni sahaja. Nampak? Style ulama. Bila ulama buat, dia bukan pegang tu hadis, dia banyak lagi dari dia. Antara lain apa? Ikut Quran. Aku mula dengan apa? Bismillah. Apa lagi? Ikut dengan fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi bila? Ketika menghantar surat-surat kepada para pengusaha suruh negara, dia akan mula dalam risalah dia, dalam surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak dalil. Kerana itu, apabila terbatas satu dalil, tidak melazimkan batal segala isi. Boleh jadi dalil lain. Ini adalah jawapan ketika mana kita ihya. Bila ulama kata bahawa dalam hadis dalam tu lemah apa semua, kaedah bila batal dalil tidak membatalkan madlul. Batal dalil tak membatalkan madlul yang ditunjuk, maksud isi tu. Di sana mungkin ada dalil lain. Satu macam sama kat sini. Kalau hadis ni dhaif, tapi di sana dibantu dengan dalil lain, menjadikan perbuatan memulakan dengan basmalah suatu yang baik. Cuma di sana ada satu lagi hadis yang lebih kurang macam ni, cuma disebut hamdalah. Tu sebab ulama akan selalu nyebut basmalah, lepas tu alhamdulillah. Tapi kat sini pengarang tak datang kan? Pengarang dah sebut bismillahirrahmanirrahim terus i'lam. Apa jawapan? Maka para syurah mencari jawapan. Antara yang jawapan yang diberikan adalah boleh jadi pengarang tak tulis tapi sebut. Sebab untuk tulis, ya mesti tulis basmalah. Tapi untuk alhamdulillah tak perlu pun tulis. Berpadu dengan cakap je. Antara tulis bismillahirrahmanirrahim. Betul alhamdulillah pengarang sendiri sebut. Walaupun tak tulis. Itu antara jawapan yang syarih bagilah. Kemudian ada jawapan lain juga, di sana ada 3 perkara yang sangat-sangat perlu dibuat. Pertama, datangkan basmalah. Kedua, datangkan basmalah dan hamdalah. Ketiga, datangkan basmalah dulu baru hamdalah. Ulama kata 1 dan 3 tu perlu. Yang ni 1 tadi apa? Datangkan basmalah. 3 tadi apa? Datangkan basmalah dulu. Yang itu perlu. Ada pun yang kedua, yang ni gabungkan basmalah hamdalah. Ulama kata itu keperluannya tidak sekuat yang tadi. Kerana apa? Kerana dalil hadis hamdalah tidak kuat. Berlaku kritikan lebih dahsyat. Kerana itu disebabkan dalil hamdalah tidak kuat, maka yang basmalah tu perlu, nombor 1 tu perlu, dan nombor 3 tu pun perlu. Kerana bila datang dulu dahulukan basmalah. Jawapannya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kat situ ba apa? Ba kat situ suatu ba kan? Ba kan maksud dengan. Dan dia banyak maksud. Jadi isti'anah, musahabah, banyak lagi maksud. Ada ulama kata ba dengan maksud isti'anah, berminta tolong. Yang ni kita menulis berminta tolongkan dengan nama Allah SWT. Tetapi kat sini berlaku kritikan. Seakan-akan tidak ta'zim nama Allah. Bila kita kata nama Allah ni macam alat. Macam kita, saya menyikat rambut dengan penyikat, saya menyapu dengan penyapu. Itu semua alat. Seakan-akan bila kita kata kat sini bab isti'anah, kita jadikan nama Allah yang alat juga. Kat sini berlaku macam merendahkan nama Allah. Maka ulama kritik, tak boleh pakai ba dengan maksud isti'anah. Tapi mereka berpegang dengan maksud ba dengan maksud isti'anah, dijawab balik. Saling jawab-menjawab. Takkan nak kalah kita. Dia jawab balik kata apa? Isti'anah kat situ bukanlah maksudnya alat. Cuma maksudnya jika tiada nama Allah, tak sempurna perbuatan tu. Seperti mana kalaulah seorang tu nak sikat rambut tapi tak ada penyikat. Penyikat lah. Ni apa? Getah. Kan? Sikat penyikat lah. Sikat. Sebagaimana kalau nak sikat rambut, tak ada sikat. Macam mana nak berlaku perbuatan sikat rambut tu? Kalau nak menyapu tapi tak ada menyapu, macam mana nak menyapu? Jadi tak sempurna perbuatan. Begitulah juga isti'anah kat sini. Yang ini dengan maksud
jikalau tiada nama, tidak disebut nama Allah, maka tidak sempurna perbuatan, tidak berkat. Kat situ masuk isti'anah. Bukanlah maksudnya menjadikan alat, bukan. Kalau menjadikan alat itu tidak hormat nama Allah. Dan pendapat lain ada mengatakan musahabah lah. Yang ni aku menulis ni bukan berkandingan, bersekalikan dengan nama Allah. Sambil aku menulis bersekalikan dengan Allah. Ada kata itu musahabah. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, dia mesti ada ta'alluq. Takkan dia tiba dengan nama Allah. Benda dengan nama Allah, minum ke, aku minum ke, aku tulis ke, aku bercakap ke, aku baca ke, maka dia mesti kena ada perbuatan yang menjadi ta'alluq, tempat ta'alluq. So apa benda yang tiba-tiba dengan nama Allah ni? Apa benda? Maka kena takdir. Dia kena takdir. Maka bila dia sebut takdir ni, kat sini dah berlaku perbahasan panjang di kalangan ulama nahwu. Nak takdir apa? Nak takdir isim ke, takdir fi'il? Nak takdir di depan ke, takdir di belakang? Nak takdir dengan fi'il yang khusus ke, fi'il yang umum? Maka disebabkan bahasa yang panjang mengeluarkan banyak qaul, ringkasnya kita katakan bahawa kita akan gunakan fi'il yang khusus di belakang. So takdirnya akan jadi Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Atau kalau kita Bismillahirrahmanirrahim akrahu. Dengan nama Allah aku baca. Kenapa fi'il? Kenapa berada di belakang? Kenapa berada di belakang? Kita beri clue dia sama macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takdir maha pengtakhir. Memberi faedah. Ilhas. Ilhas. Yang ni bila kita takhirkan apa yang haknya patutnya takdim, asalnya aqra'u bismillah, tiba-tiba patut aqra'u tu berada di awal, tiba-tiba kita takhirkan dia, kita hujungkan dia. Ataupun kita kata bismillahirrahmanirrahim patutnya di akhir, tapi kita takdimkan dia, maka itu memberi faedah qasar. Ini semata aku baca lah, baca, bukan buat benda lain. Dan kenapa pakai fi'il apa semua tu? Waktu reason dia akan diterangkan dalam kitab nahwu lah. Kita akan terangkan di sini. Tapi setiap tu ada reason kenapa pakai fi'il, kenapa tak pakai isim, kenapa pakai fi'il yang khusus. Ini aku baca. Kenapa tak pakai fi'il yang umum? Ini aku buat. Aku buat kan umum. Minum semua buat. Kenapa pakai yang khusus? Puan sebab dia terangkan dalam kitab nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Isim, tadi isim tu dalam khilaf di kalangan ulama Basrah dengan Kufi. Ismun asalnya apa? Okay. Sebab ismun kalau di sisi Basrah dia berasal daripada sumu, tinggi. Di kalangan ulama Kufi dia berasal daripada wasmun, tanda. Jadi kalau dinamakan dengan sambun tinggi tu, nak mengatakan ketinggian. Kalau dinamakan dengan, kalau kita kata asal dia wasmun, alamat. Kenapa ada alamat? Sebabnya bila contohnya nama saya Fikri. Fikri itu isim. Saya Musamma yang dinamakan. Bila sebut isim, ia akan jadi alamat kepada saya. Kerana itu isim asal dia wasmun, alamat. Itu dia, tapi dia Kufi lah, si Basrah baru masuk dengan maksud sambung tinggi. Allah pula kata kitab Imbah, sebagaimana hakikat Allah tu tak boleh difikir oleh akal, maka begitu juga bila kita nak cari Allah ni asal berapa, isim ke, apa ni, wasaf ke, ataupun mustaq atau tak mustaq, semua tu pun membandingkan akal juga. Sebab ulama khilaf, adakah Allah ni asalnya daripada mustaq ke dia tak mustaq, dia isim apa? Jami', isim jami'. Adakah isim jami' ataupun isim mustaq? Adakah isim dia wasaf ke apa? Pendapat yang tepat mengatakan dia wasaf. Allah dengan ilah sahaja. Alihah, yakni ma'bud, yang disembah bil haq, dengan sebenar-benar. So dia adalah sifat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Cuma apabila jadi siapa yang layak disifatkan dengan sifat ini, yakni ma'bud bil haq, hanya Allah je yang layak disifatkan ma'bud bil haq. Ada ma'bud, tapi yang lain tu ma'bud yang batil lah, kan? Berhala semua tu ma'bud, tapi ma'bud yang batil. Ada pun ma'bud bil haq, hanya Allah. Maka sifat tu hanya untuk Allah. Maka bila sifat tu hanya untuk Allah, akhir dalam dia jadi isim taklid.
nama sifat tu dikhusus oleh Allah saja, tidak ada orang lain. Maka ia adalah wasaf asalnya, yang nama jadi alam, jadi kata nama. Lepas tu bila sebut Allah ni dia menggabungkan segala sifat-sifat yang keagungan, jamal, kan? So bila sebut Allah, dia merangkumkan ke 99 sifat, 99 nama semua tu. Itu kelebihan sifat nama Allah, nama Allah. Timbul soalan, dan kalau nama Allah itu merangkumi semua sifat jalal, sifat jamal, kenapa sebut Ar-Rahman? Apa guna? Kan Allah tadi dah merangkumi semua, tiba-tiba sebut pula Ar-Rahman Rahim. Apa guna? Kenapa? Kalau balaghah kita akan panggil memanjangkan kalam tanpa sebab hasyud. Ia satu kita kata kekurangan dalam kalam. Kalau ulama syair dia buat ayat yang boleh pendek, dia buat panjang tanpa sebab. Aib. Orang kata aib tu syair. Tapi kalau ada sebab, dia panggil dia tenang. Dia satu kecantikan pula. Maka Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita kata nama Allah tu merangkumi semua, tiba-tiba sebut pula Ar-Rahmanirrahim. Kenapa? Hasyun. Dia mikir, jadi orang tulis tanya lah, macam mana? Kita siap kat Negeri Sembilan juga orang tulis mana tahu. Jadi jawapan dia adalah bila sebut nama Allah, mengingatkan kepada sifat jalal, Maha berkuasa, Maha pencipta, maka ia mula ni bukan setakut kalau orang dengar. Takut sebab agung kan. Bila orang hebat takut kan? Macam tu bila Allah yang bersifatkan segala sifat jalal, kemuliaan, kita mula takut. Maka didatangkan Ar-Rahman Ar-Rahim untuk menunjukkan Allah ada sifat jamal, Maha penyayang, Maha pengasih. Itu ulama balaghah kata sebab kenapa dia ada Ar-Rahman Ar-Rahim sifat. Maka disebut Ar-Rahman Ar-Rahim untuk mengatakan Allah ada juga sifat jamal, sifat-sifat kecantikan, Maha pemurah, Maha pengampun, Maha pengasih. Maka jadilah kita kata itinablah pemanjangan yang ada sebab, bukan saja-saja. Ataupun boleh juga kita kata ihtiras, balaghah juga. Ihtiras ni adalah apabila satu kalam tu dia memberi waham. Kalam tu memberi waham. Jadi bila dia beri waham, kita datangkan kalam lain untuk menolak waham tu. Contoh bila kita kata Amir suka masak, timbul waham. Amir ni pondan ni suka masak. Contohnya Amir dia sifat perempuan tu suka masak-masak. Kita pun kata Amir suka masak dan berani. Dan berani itu didatangkan untuk tolak waham tu. Kita panggil ihtiras. Sama juga kat sini. Sebab Allah seakan macam Allah ni agung, tapi tak ada kita tahu Allah yang ada sifat pemurah semua tu, maka didatangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Tak lama sangat. Kita lepas kat silibus. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita kata tidak datangkan hamdalah kerana jawapannya antaranya adalah kerana pengarang sebut, dia tak tulis tapi disebut, ataupun kerana hamdalah ni untuk memberi maksud sifat-sifat terpuji dan ia telah masuk dalam basmalah. Maka kita kata ia masuk dalam bab iktifak. Bab iktifak ni maksudnya apa ya puan? Dia sebut satu tapi tak sebut lain. Baik buat. Tak apa. Okey, i'lam. Ketahuilah engkau. I'lam, fa'il dia apa? Ha? Tak, bukan tu fi'il. Fa'il dia. Anta. Anta. I'lam anta. Betul. I'lam anta seorang. Nah, kita ramai-ramai macam mana? Aku boleh ajar seorang kan sekarang? Tak boleh ajar lebih, seorang kan? Macam mana sekarang? Maka kita kata di sini ada banyak jawapan. Boleh kita kata bahawa i'lam anta, tapi dia majas mursal. Maksudnya dia sebut kepada mukhatab, tapi dia masuk pada ghaib, segala yang tak ada depan dia. Asal i'lam anta kan,
tapi daripada ghaib. Anta tu mukhatab. Tapi yang dimasukkan daripada ghaib, semua yang tiada depan dia. Termasuklah dasi-dasi seterusnya kita semua ni. Ni kita kata majaz mursal. Majaz mursal alaqah dia tadad. Ataupun kita boleh kata isti'arah, ataupun paling senang kita kata badal. Yang ni kamu atau kamu semua akhir kena ke semua. Macam itu. Paling senang atau paling senang. Ini atau wajah atas jalan badal. Kamu atau kamu akhir kena ke semua. Mungkin dia soalan dah. Kalau macam tu baik sebut i'lamu je. Sebut i'lamu kena ke semua. Macam ni. Kenapa kita sebut i'lam, tak sebut i'lamu? Ulama jawab sebab i'lamu adalah jamak. Paling kurang jamak berapa? 3. Pendapat yang terkuat lah 3. Dan kalau tiba datang kat ustaz tu 2 orang nak belajar, tak boleh ajar. So i'lamu dah 3, kena cek seorang lagi lah. Nampak dia tak kena semua. So kalau guna i'lam kena semua. Kena kepada seorang salah sehakikat, ataupun kena boleh ramai secara majas. Okey, kerana itu disebut i'lam. I'lam tidak digunakan melainkan kepada benda-benda yang penting lah. Tak ada tiba-tiba macam saya tiba datang duduk depan ni kata i'lam saya lelaki. Apa semua tahu? Tak payah cakap benda tu. Semua tahu. Kan dia nak petikai kan. Jadi semua tahu. Jadi i'lam tak boleh digunakan pada benda-benda sisi. Dia berguna benda-benda yang penting. Kerana itu kita kata apa perbahasan yang akan sebut depan ni adalah benda-benda yang penting. Kerana itu pengarang tersebut i'lam. Nak suruh kita tanbih, ambil perhatian sungguh. Sebab kalau tak musarrah ni, kalau dikarang boleh berjilid-jilid. Tiba-tiba datang dalam 7 muka surat macam tu je. Betul-betul ringkasan daripada segala ringkasan. Mana betul-betul dari ringkasan jadi 7 muka surat. Betul-betul tinggal yang penting-penting saja. Kerana itu disebut dengan i'lam. Tambih sungguh benda yang sebut. Bahkan matan bina ni memang menjadi adat untuk dihafal. Sebab apa? Nanti dalam kamus sekarang apa, bila dia bahaskan satu perkataan tu, daraba ke apa, dia akan kata ini min babil awal atau min babi fa'ula. Dia sebut gitu je. Apa maksud dia? Maksudnya kat situ adalah kena rujuk ke matan bina. Min babil awal. Apa tengoklah matan bina bab awal dia apa? Min babil sani. Apa tengoklah matan bina bab sani apa dia. Nak tahu dia punya tasrif. Dalam kadang-kadang kamu sebut gitu je. Dia tak sebut detail, dia tak sebut terus fa'ala fa'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ke apa, tak. Dia sebut gitu, min babil awal atau min babil sani. Sebab dia suruh kita rujuk pada matan bina. Jadi kalau kita tak hafal, kena buka sama lah matan bina. Payah. Jadi adat para ulama untuk menyuruh para murid untuk menghafal. Hafalah. Okey. I'lam anna abwab at-tasrif 35 baban. Ketahuilah semuanya bab tasrif 35 bab. Kalau dalam talqis dia detail lagi. Apa nak sebut? Baban i'rab apa? Tamyiz. Fungsi tamyiz? Fungsi tamyiz apa? Fungsi tamyiz untuk izalatil waham. Bukan waham. Ibham, silap ibham. Izalatul ibham. Buang perkara sama. Contoh boleh sebut 35. Apa benda 35? Dia kata baban. Ja'a salah khamsatun wa salasuna rajulan. Siapa sebut khamsatun wa salasuna, tak tahu benda. Apa benda 35? Tak tahu. Maka dah ke ibham. Apa benda 35? Maka datang baban. Cuma kat sini dia sebut abwab at-tasrif. Sesungguhnya bab tasrif. So tak ada ibham dah kat situ. Tadi ibham dah. Bahawa khamsah wa salasun tu tak. Jadi kata ulama, kat sini dia nak hilangkan apa ni ibham apa? Kat sini dia nak hilangkan ibham bahawa bila sebut anna abwab at-tasrif 35, sedangkan abwab tu jamak. Abwab jamak, sekurang-kurang jamak 3. Kalaulah tak sebut bab, takut disangkakan bahawa
Abwab, yakni sekurang-kurang 3 tu ada 35. 35 dan 3 berapa? 75. Ini kan 5. 105 tak? 105. So takut-takut diwahamkan macam tu, bahawa abwab tu, yang sekurang-kurang 3 tu, itu ada 35. So mana paling kurang ada 105 atau lebih. So dia jamak 3 terlebih. So paling kurang ada 105 ataupun lebih bab. Maka kerana itu, kerana takut waham macam tu, sebab kita tak tahu kan sekarang 35 tu adakah 35 abwab ataupun 35 bab, maka disebut lepas tu bab. Ini yang dimaksudkan adalah 35 bab, bukan 35 abwab. So kalau 35 abwab, paling kurang 150 bina ada. Faham tak? Faham macam tu kan? Walaupun hakikatnya sebenarnya memang bina banyak ni, abdiatul kalim banyak. Kata ulama boleh cecah 1000. Cuma yang didatangkan ni yang ada dan yang mudah-mudah saja. Kalau tak banyak, fi'il saja dah banyak, isim saja dah banyak dia punya binaan kalam dia, kataan dia. Tapi baban kat situ didatangkan untuk menolak ibham, bahawa yang dimasukkan 35 adalah bab, bukan 35 abwab. Faham? Okey, lepas tu sittatu minha disulasi mujarrad. Okey. 6 daripada 35 tu untuk sulasi mujarrad. Jadi di sana kita tengah tulis je. Untuk fi'il masih alah jawab masih kan jaradlah tak faham juga. Jadi untuk fi'il kita ada mujarrad 3. Asal perkataan 3 je. Okey. Dan ada yang rubai 4. Contohnya dahraja. Okey, dahraja. Dahraja tu fi'il. Dan dia ada mazid. Mazid banyaklah. Mazid akan kita cerita lepas ni lah. So untuk fi'il paling banyak 4 saja. Kata asal. Bukan kata tambahan, kata asal. Kalau untuk isim paling banyak 5. Jadi isim lagi banyak. Kata asal bukan yang tambahan, kata asal. Untuk fi'il hanya 4 paling banyak, tapi untuk isim 5 paling banyak. Kenapa isim lagi banyak? Kerana fi'il berat. Adalah reason kata gitu. Kerana fi'il ni berat, maka tidak boleh banyak-banyak, paling banyak 4 sahaja. Tetapi dan banyak lagi reason-reason lain, tapi ditolak. Akhir sekali, pegangan yang paling kuat adalah ulama kata kenapa ada 4? Kerana itulah yang kita dengar daripada orang Arab. Orang Arab hanya untuk fi'il paling banyak 4 sahaja. So ia termasuk sama'i. Sama'i ni maksud kita dengar. Tidak boleh dikias apa semua. Jadi paling banyak 4. Adapun untuk isim paling banyak 5. Tidak ada 6. 5 sahaja. Lepas tu kita akan guna untuk kita dalam surah ni, of course kita akan guna fa'ala semua tu kan. Fa'ala semua tu kita panggil sebagai dia punya wazan. Ini dipanggil wazan ataupun dipanggil mauzun bihi atau dipanggil mizan. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan timbang segala perkataan dengan ini, dengan fa'ala ni.
Maksud bila kita datang katabah contohnya, kan? Katabah. Maka fa bertentangan dengan ka, kaf. Ain bertentangan dengan ta. Lam bertentangan dengan ba. Maka kita panggil kaf sebagai fi'lul fa'ul fi'li. Fa bagi perkataan ni. Ta kita panggil sebagai ainul fi'li. Ain bagi perkataan ni. Ba kita panggil sebagai lamul fi'li. Lam bagi fi'il. Jadi kenapa kita gunakan perkataan fa'ala? Kenapa tak guna lain? Kenapa tak gunakan amala ke? Apa-apalah, qatala ke? Kenapa kita gunakan fa'ala sebagai wazan? Ulama jawab kerana fa'ala adalah perbuatan yang umum. Fa'ala maksud perbuatan kan? Maka segala fi'il kena dengan maksud dia. Syarak perbuatan, qatala perbuatan, daraba perbuatan, jalasa perbuatan. Maka semuanya adalah fa'ala. Tetapi jawapan ni dirad juga. Kerana kalau macam tu, amalah sama juga. Amalah maksudnya apa? Buat juga. Jadi sama. Jadi jawapan yang kedua adalah lebih kuat. Ulama kata jawapannya adalah kerana fa'ala dia kena kepada 3 makhraj. Fa kena kepada makhraj mim, mana mim tak mulut. Makhraj mulut. Syafatan. Syafawi. Makhraj syafawi. Syafatan. Syafatan. Suka syafatan. Syafawi ada tak? Syafatan. Syafatan. Kalau apa tadi? Ain kena pada makhraj alqi. Kemudian lam kena pada makhraj lisan. Kerana itulah digunakan fa'ala sebab kena kepada 3 makhraj. Bukannya kerana dia adalah perbuatan dan perbuatan itu umum, bukan. Sebab kalau macam tu amalan pun boleh. Okey. So kita gunakan perkataan fa'ala sebagai wazan. Okey. Lepas tu fa'ala. Kenapa 3? Kenapa 3? Sudah ada perkataan banyak. Kita kata ruba'i, ada mazid nanti, ada sudasi apa semua. Kenapa ada 3? Kerana banyak perkataan fi'il datang dalam 3. Fi'il takkan ada dalam 2. Okey. Isim yang mutamakin pun sama juga. Yang isim yang akan dikaji dalam saraf lah. Isim mutamakin kan pun tidak akan kurang daripada 3. Contohnya kalau yadin semua tu, itu sebenarnya 3. Cuma berlaku illah semua. So dia akan berlaku perkara semua. Sebenarnya ada 3. Damin, damunan darah pun sama juga 3. Maka kebanyakan perkataan dalam 3 dan itu datangkan dengan fa'ala, 3 huruf. Okey. Lepas tu kita kata ni benar. Kenapa fa'ala ada 6 sahaja? Kenapa 6 bab saja? Kerana bila kita kata fa'ala, ada berapa possibility? Fa'ala. Dan kita ada fa'ula, fa'ila. Kan? Kalau ikutkan, tiap satu ni boleh pergi pada 3. Fa'ala boleh pada yaf'ilu, fa'ala boleh pada yaf'alu, fa'ala boleh pada yaf'ulu. Sama juga fa'ula boleh pergi pada yaf'ala, yaf'ilu, yaf'ulu. Sama juga fa'ila pun sama juga. Tapi akhirnya kita kata 6 saja. Sedangkan hakikatnya ada, boleh kita possibility dia 9. Kan? Possibility dia 9. Tiap satu boleh pada 3. Tetapi untuk fa'ala kita kata ya, dia ada 3. Boleh fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ulu. Untuk fa'ula tak. Fa'ula hanya pergi kepada yaf'ulu sahaja. Kenapa? Kerana wazan fa'ula dia selalunya, bukan selalunya, dia mesti berlaku pada perkataan yang sifat macam tu. Karuma, hasuna. Kerana disebabkan dia semestinya bab tabi'iyah saja, ini tabiat, dia tidak pergi kepada maksud lain. Sebagaimana dia kekal dengan maksud tabiat saja, maka begitu juga fa'ula akan kekal sebagai fa'ulu, tidak akan pergi kepada lain. So akhirnya dia akan ada satu possibility. Possibility 3, tapi yang wakil yang ada cuma 1 saja. Ini yang fa'ulu.
Fa'ila pula dia boleh pergi pada dua. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Dia takkan jadi yaf'ulu. Dia takkan jadi yaf'ulu. Sebab apa? Sebab baris atas ringan, adapun baris bawah dan baris depan ni berat. So tidak boleh dua baris berat, baris bawah dengan baris depan berada dalam satu bab. So, kalau kita kata fa'ila, baris berat dalam bawah, pergi pada yaf'ulu, berat lagi. Ada dua baris berat dalam bab tu. Tak boleh. Orang Arab tak suka. Maka kerana itu tidak ada fa'ila yaf'ulu. Hanya ada fa'ila yaf'alu dan yaf'il. So ini je lah yang ada, 6. Okay, ada 6 sahaja untuk bab sulasi mujarrad lah. Dengar yang belakang dengar. Lupa pula nak pakai mic. Saya pun tak tegur. Jadi ada 6 ni lah. Ada 6. Fa'ala ni kebanyakannya semua akan pergi pada kebanyakan akan fi'il muta'addi. Untuk fa'ala, tak kisahlah fa'ala yaf'ilu ke fa'ala yaf'alu ke fa'ala yaf'ulu ke, kebanyakannya semua fi'il muta'addi. Untuk fa'ula sah-sah lazim. Sebab dia sifat. Hasuna Zaidun. Syekh nama apa Syekh? Nama apa? Lam Adam. Hasuna Adam. Karumah Adam. Dia takkan pergi lain. Dia sifat. Dia takkan sifat takkan pergi orang lain. Dia kata Adam saja. Adam baik. Adam handsome semua. Untuk Fa'ila dia akan bahasa tu. So nak ingat senang gitulah. Fa'ala mesti yang kebanyakan fi'il dia adalah tak muta'addi. Fa'ula mesti lazim. Fa'ila sahaja yang akan ada perbahasan. Kita kasih ingat lah. So kita nampak lah ada 6 kat sini. Sini 6 kat sini yang berlaku. Kalau nak segi possibility boleh berlambah. Sebab apa? Sebab sekarang kita hanya bariskan kat mana? Ain. Sebenarnya kalau tak, kenapa tak balikkan fa? Kalau boleh balikkan fa, lagi banyak possibility dia. Fi'ala yaf'ilu fi'ala. Nanti orang pelik kan? Dia kenapa tak balik? Kerana sebab fa'ala ni dia berada di depan. So, bila berada di depan, pertama sekali kena ingat mustahil sukun. Mustahil baik mati. Kalau baik mati nak bunyikan dah. Mana ada perkataan macam tu. Jadi kalau baik mati, dia kena tambah pula perkataan alif. So tak mustahil baik mati. So bila mustahil baik mati, dia antara 3 lah. Depan, atas, bawah, depan. Okey, tapi kenapa kita pilih baris atas? Mesti wajib baris atas sebab apa? Sebab baris atas ringan. Di sisi orang Arab, baris atas ringan, baris bawah dan depan berat. Maka dia pilih baris ringan, baris atas. Orang Arab bagi sendiri. So kerana lah baris atas. Jadi dia tak berubah dah. Dia tak berubah. Mesti baris atas dan fa. Ain berubah lah. Macam kita bincang sekarang ni. Lam. Kenapa lam tak berubah? Lam perbahasan nahu, bukan perbahasan saraf. Maka tinggal yang ni. So dah kacau. Biarkan dia kat situ. Dia ada lonely sama orang. Okay. Pindah kepada mudhari'. Fa'ala yaf'ilu dia punya. Fa'ala yaf'ilu. Okey, kenapa tak bariskan fa? Sebab tak boleh possibility banyak. Kau boleh bariskan fa, boleh baca fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Macam boleh bagi. Tapi kenapa kita tak bariskan fa? Sebab fa sebab berbaris empat perkataan. Contohnya ya fa'ala. Orang Arab tak suka bagi empat huruf baris. Dia rasa tu berat. Kerana itu kena ada yang mati. Salah seorang mesti mati. Tak kisah malam ni kena mati seorang. Aku tak kira. Jadi kena ada yang mati. Dan sedih memang kena ada yang mati. Persoalan siapa akan mati?
Dia mesti yang paling dekat dengan yang awal-awal. Takkan nak matikan ya. Mak. Okey. Kalau matikan ya, kan tak ada bunyi pula. Kena tambah alif wasal, alif wasal, hamzah wasal. So tak boleh matikan ya. Yang mesti kena bunyi. Kalau tak ada yang baca. Okey, kalau ya tak ada ayah, ya tak tepiah, so memang kena baris. Okey, apa yang paling dekat selepas tu? Fa. Maka fa yang mati. Untuk elakkan berturut-turut 4 baris. Kali itu fa yang akan mati. Kadang-kadang pun fa akan mati. Mudhari' ni. Faham? Atau ain tu pun bahasa kita lah. And then lam nahu. Jangan kacau. Okey. Maka bila kita tolak segala reasoning ni, tinggallah ini saja. Ini sahaja yang boleh ditasrifkan. Tak ada lain. Kau boleh fikir lain? Ada fikir lain? Matikan dulu. Fa ain mati. Oh, ada juga. Jadi, ni je dia. Okey. Jadi dia akan mulakan dengan al-babul awal fa'ala yakunu bi. Buat apa ni? 94. Banyaknya. Okey. Kita laju sikit. Faham tak ya? Okey. Faham laju sikit. Dah laju ni jangan tanding ah. Memang tak faham. Okey. Fa'ala yaf'ulu. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Itu wazannya. Ini dipanggil sebagai fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Mujarrad ni pada lughah ia dengan maksud manzum yang dicabut. Kenapa kita panggil fi'il sulasi mujarrad? Asalnya jarrada tu cabut. So kat sini mujarrad ai manzum yang dicabut. Dari luar. Tapi dari istilah ia bermaksud kosongnya kalimah tu daripada zawaid. Khuluwul kalimah minaz zawaid. Kosongnya kalimah daripada tambahan-tambahan. Apa kaitan lughah dengan istilah? Dia apa-apa takrif pun, dia mesti akan berkaitan antara lughah dengan istilah dia. Dia mesti ada kaitan. So macam kat sini, perkataan mujarrad tu pada lughah bermaksud mansub yang dicabut. Kita namakan fi'il sulasi sebagai manzum atau mujarrad kerana seakan-akan kita cabut zaidah. Kita cabut kata-kata tambahan daripada perkataan tu sehingga tinggal yang asli saja. Kerana itu kita panggil dia mujarrad. Jadi bila kita kata sulasi mujarrad, dia tiga yang asal, tak ada dah yang lain. Yang pertama babul awal fa'ala yaf'ulu. Mawzunuhu. Bila kita kata ini sebagai wazan, ini wazan. Kalau macam kat dalam matan tu nasara yang suruh. Nasara yang suruh tu dipanggil mawzun, yang ditimbang. Macam kita bila kita timbang badan kita, siapa yang ditimbang? Kita. So kita mawzun. Kita timbang dengan apa? Alat penimbang. Itu dipanggil mawzun bihi. Sama juga kat sini. Bila kita kata contoh Nasara tu kita timbang dia. So dia mauzun yang ditimbang. Kita timbang pakai apa? Fa'ala. Itu mauzun bihi. Tu nama dia mauzun bihi. So Nasara mauzun, fa'ala tu jadi mauzun bihi. Ataupun nama lain dia mizan ataupun wazan. Okey. So Nasara yang suruh mauzun bagi fa'ala yang suruh. Wa alamatuhu, dan alamat bagi bab ni ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan, bahawa jadilah ain fi'ilnya maftuh. Ain fi'il apa? Kalau nak seorang suruh, apa ain fi'li dia? Sad. Okey, sad. Maka jadilah sad dia tu maftuh. Fa'ala. Bukan fa'ilah, bukan fa'ula, fa'ala. Maftuhan fil madi, maftuh ketika fi'il madi, wa madmuman, dan berbaris dhammah fil mudhari', ketika mudhari'. Dia berbaris dhammah ketika mudhari'. Wa bina'uhu, dan sirah ni, yani bina'an ni,
fa'ala yaf'ulu ni dita'diyah ghaliban. Selalunya untuk fi'il muta'addi, ta'diyah. Maksud ta'diyah ni bila perbuatan tu melangkaui kepada seterusnya. Contoh, daraba Fikri Zaidan. Saya pukul Zaid. Pukul tu datang daripada saya, melangkaui pergi kepada orang lain. Maf'ulun bih. Itu panggil fi'il muta'addi. Kalau dia tak pergi melangkaui orang lain, dia je yang buat jalasa Fikri. Fikri duduk. Dia tak melangkaui orang lain. Duduk je. Fikri berdiri je. Fikri minum. Minum ada. Minum mesti ada. Minum air. Jadi muta'addi maksudnya bila perbuatan tu melangkaui pergi ke benda lain. Qatala, bukan Fikri ya. Bukan Fikri tak qatala. Okay. Contoh Zaidun qatala Asadan. Zaid bunuh singa. Okay. Waqad yakunu laziman. Kadang-kadang boleh jadi wazani dengan wazan dengan perkataan yang fi'il lazim. Kadang-kadang bermakna kebanyakan ni mestilah muta'addi. Kadang-kadang saja perkataan wazani dengan perkataan fi'il lazim. Misal muta'addi, contoh bagi fi'il muta'addi nahwu seperti nasara Zaid Amran. Zaid menolong Amran. Maknanya Zaid yang keluar tolong, lepas tu pergi kepada Amran. Kan melangkaui tu pergi kepada lain. Kalau misal lazim, contohnya kharaja Zaidun. Zaid keluar. Itu lah. Tak ada melangkaui orang, dia je lah keluar. Bab tsani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu nahwu mawzunuhu daraba yadribu. Daraba yadribu. Kalau kita perasan, ketika sulasi dia tak dapatkan masdar. Perasan tak? Tak ada masdar. Fa'ala yaf'ilu tu je. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Dia tak ada masdar. Kenapa? Kerana untuk sulasi masdar disama'i. Masdar sama'i, tak tetap. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Beza dengan mazid. Mazid sama dia. Taf'ala yuf'ilu yuf'al. Tafa'ala tafa'alu tafa'ul. Sama. Kan itu ketika bila bincang nanti mazid, dia akan datangkan masdar dia. Adapun ketika sulasi mujarrad, dia tidak datangkan masdar. Dia sebut macam tu je. Fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu gitu je. Sebab dia punya masdar dia sama'i. Cuma ialah banyaknya kalau belajar start dulu, saya guru aja tahu. Guru saya mengajarkan, tapi banyaknya akan datang wazan fa'lu gitu kan. Kan macam ni. Saya pun tak gitu. Guru saya pun tak gitu. Kebanyakan masdar untuk sulasi adalah fa'lu. Tak ada. Dulu guru anak ajar gitu. Nak kasih tembak. Kasih kena tak kena. Sebab sudah sama ini, tapi banyaknya kata dia lah. Banyaknya fa'lu. So, apa-apa perkataan kalau orang tu minta masdar, datang kan dalam wazan fa'lu. Kalau kena, tak kena. Sebab sama iya, macam ni. Kenapa kamu sah? Satu hal pula. Tapi gitu kalau jadi orang hebat, mengapa? Jadi untuk fa'ala yaf'ilu, kasih datangkan daraba yadribu. Contoh lain, lawama yatimu, hataba yahdibu, wasala yasilu, santai. Jalasa yajlisu, duduk. Okay. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayyakuna ainu fi'alihi, bahawa jadilah ain bagi fi'ilnya. Ain bagi fi'ilnya ni kalau darabah tu ra maftuhan fil madi, maftuh ketika madi, wa maksuran fil mudhari', baris bawah ketika mudhari'. Daraba yadribu. Wa bina'uhu aidan litra'iyah. Ini pun bina' fa'ala yang ini, bina'an ini juga untuk ta'diyah ghaliban, kebanyakannya. So dia kata di sini untuk bahasa fa'ala ni kebanyakannya memang suruh ta'diyah dia. Okey. Wa qad yakunu laziman, kadang-kadang jadi ada lazim, misal muta'addi naw daraba Zaidun Amran. Mukulah Zaidun Amran. Atau dalam Quran, kalau contoh dalam Quran, wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah membuat contoh. Ataupun wa idza darabtum fil ardi
apabila kamu berkeliaran di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Itu dalam Quran lah. Tapi sebenarnya untuk perkataan darabah ni selalu kita belajar pukul kan. Jadi kalau kita dengar dalam Quran penggunaan ni banyak. Contoh yadribullahu al-amsal. Kasih tukar pukul, bukan Allah pukul misal. Bukan. Kasih darabah termasuk membuat misal. Kan darabah banyak maksudnya. Wa idza darabtum fil ardi, bukan maksudnya bila kamu pukul di bumi, maksudnya berkeliaran di bumi. Jadi ini berbagai maksudnya pun sama lah kalau tengok kamus. Itu sebab cara yang paling terbaik ngapal. Tapi kalau tak boleh ngapal, kena banyak baca. Bila banyak baca, maka kita akan tengok macam mana penggunaan perkataan tu dalam ayat. Itu sebab nasihat saya kepada semua, banyakkan keras, banyakkan terkelas semestinya. Tapi jangan tinggal membaca. Sebab apa? Untuk ikhlas syahrah, kita kena banyak vocab. Banyak vocab, cara dia macam mana? Sama ada kita hafal kamus ataupun kita kena banyak baca. Bila banyak baca, maka kita akan ada banyak vocab. Baca ni bukan baca untuk sebab. Jangan, sabar, relax. Kita muda ni. Baca untuk kita, diri kita dulu. Bayangkan otak kita ni macam komputer. Ada satu file. Maka kita baca, kita simpan dalam file tu. Maka kita baca, kita ada kefahaman. Bunyi kan? Okay. Kita baca, kita ada kefahaman. Simpan dalam file. Nanti bila kita pergi kelas, kita tengok, kefahaman kita tu kena tak dengan apa yang guru ajar? Kalau kena, mana kita betul, boleh sebar. Kalau nak sebar. Kalau tak kena, ya kan, kita boleh betulkan. Betulkan apa yang salah tu, dan kita boleh simpan. Kita boleh sebar apa simpan macam tu lah. Tapi bermakna perlu baca. Sebab untuk kalau mereka yang tak baca, belajar tapi tak baca, macam Imam Ghazali pun sebut kan, orang yang tak beramal ni sia-sia ilmu dia. Sebagaimana arak dia dalam arak dalam botol, kalau tidak diminum tidak akan mabuk. Macam itulah kalau apa-apa saja pedang kalau tidak digunakan akan tumpul. Macam itulah. Jadi ilmu pun kalau belajar nahu semua tapi tak baca, lama-lama apa gunanya? Kita belajar untuk baca kitab, kita tak baca kitab. Bukanlah maksudnya jangan baca, jangan pergi kelas dan baca. Baca pula jangan sebar tapi simpan. And then tengok kita punya fahaman tu betul tak dengan guru. Contoh hari ni mungkin kefahaman kita mungkin betul 20% je. Lepas tu esok buat lagi naik 30%. Lepas tu berterusan dalam mereka makin banyak, makin banyak. Dan akhirnya kita akan mula baca kitab sebagaimana guru baca. Kan itu tak boleh tinggal baca kitab. Biar baca sebesar 30 minit, asalkan baca. Sebab kalau tak, macam mana kita nak tahu? Dan tak ada maksudnya apa? Dia punya tasrif macam mana? Jadi kena baca dan kena praktik sendirilah. Ada kamu sendiri, try dulu kan. Biasa dah awal-awal, dia memang penat sikit. Awal-awal memang nyekik sikit lah, kata nyekik sikit. Sebab yelah setiap satu kata kena buka kamu, tu kena buka kamu. Atau kalau ada apps sekalipun kena buka. Jadi macam menyusahkan. Kita nak baca terus kan. Tak boleh. Kena sakit sikit lah. Biasalah. Semua benda macam tu. Tak ada orang lain-lain bau. Dia kena slow by slow. Okey. Misal wa bina'u aidan li-ta'diyah ghaliban wa ta'yakun laziman. Misal ta'di nahu daraba Zaidun amran. Wa misal lazim misal jalasa Zaidun. Duduk Zaid. Fa'ala yaf'alu. Al-bab as-salif fa'ala yaf'alu. Al-bab as-salif fa'ala yaf'alu mawzunuhu fatha yaftahu. Fatha yaftahu. Ataupun contoh lain, jaza'a yajza'u, zahaba yadhhabu, fatha yaftahu, ba'atha yab'athu. Itu semua contoh-contoh bagi wazan. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayakuna ainu fi'lihi maftuhan, bahawa jadilah ain fi'il dia maftuh fil madi, ketika madi, wal mudhari'u wal mudhari'i. Kenapa jual mudhari'i? Kenapa fil madi wal mudhari'i? Maftuh kepada madi. Sebab kan kita kata fa'ala yaf'alu kan.
Fa'ala yaf'alu. Maka dia kena baca buat maftuh ain dia ketika madi dan juga ketika mudhari'. Bisyarti dengan syarat ay yakuna ainu fi'lihi, bahawa jadilah ain bagi fi'ilnya aw lamu fi'li ahadan. Ahadan macam apa? Ahadan kenapa baca ahadan? Ahadan kenapa baca dengan nasab? Kau cakap apa? Sebab dia khabarkan. Dia khabarkan. Isim kana marfu, khabarkan jadi mansub. So kat situ tak ada kana pun, ada kana. Yakuna. Yakuna. Dia punya isim ainu fi'il dengan lam fi'il. Dia khabar ahadan. Bahawa jadilah ain fi'il dengan lam fi'il ahada min hurufil halqi, salah satu daripada huruf halqi. Wahya dan huruf halqi ini sittatun, ada 6: al-ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Jadi contoh macam kita tengok tadi, ada contoh lagi. Ada jaza'a, contoh jaza'a. Kat mana huruf halqi? Hamzah dia. Hamzah dia dekat lamul fi'li. Kalau dhahaba, mana dia punya huruf halqi? Maka untuk wazan ni perlulah ain dia ataupun lam fi'li dia kena huruf halqi, barulah dia jadi wazan. Cuma kat sini dia ada perbahasan sikit. Sebab dia kata tidak semestinya kalau huruf halqi akan guna wazan. Mana kalau jikalau huruf halqi itu berada pada ain ataupun lam, tidak semesti guna wazan. Tapi kalau nak guna wazan ni, mana kalau perkataan tu guna wazan ni, wajib dia punya ain ataupun lam huruf halqi. Ada beza kan? Contoh wudu syarat bagi solat. Siapa nak solat mesti ada wudu. Tapi kalau siapa ada wudu tak semestinya solat. Itu bagi syarat. Itu beza syarat dan sebab. Ataupun beza syarat dan rukun. Kalau rukun, perbuatan tu ada, rukun tu mesti ada. Rukun tu ada, mesti perbuatan tu ada. Tapi kalau syarat, jikalau perbuatan tu ada, mesti syarat tu ada. Tapi kalau syarat ada, tak mesti perbuatan tu ada. Juga kat sini, bila kita kata syaratnya mestilah ain ataupun lam fi'linya huruf halqi, bermakna apabila syarat ada, yakni huruf halqi, tidak semestinya wazan tu ada. Tapi kalau wazan tu ada, ini adalah fa'ala yaf'al, mestilah syaratnya ada, yakni huruf halqi kena ada. Faham? Jadi kita ambil kat situ. So bermakna kadang-kadang boleh jadi huruf halqi itu berada di lam ain tetapi tidak atas wazan ni. Cuma dalam kitab matan kita baca ringkas saja. Sebab kalau belajar kitab tinggi ataupun belajar kamus semua, kita akan perasan di sana banyak perkataan ataupun adalah perkataan yang lari daripada apa kita belajar kat sini. Iaitu kita panggil syaz lah. Syaz. Asalnya kena begini, tapi kadang-kadang tidak. Contoh kita kata fa'ula yaf'ulu, mesti macam tu, mesti. Tiba-tiba dia baca fa'ula yaf'alu. Sama ada kita kata itu adalah syaz ataupun itu kemungkinan berlaku tadakhul lughat. Tadakhul lughat kita akan baca lepas, kita akan belajar lepas. Tapi mana kat sini dia nak kata bahawa apa yang kita belajar sekarang kaedah aghlabiyah, bukan muqtaridah. Faham? Apa bezanya? Kaedah aghlabiyah ni adalah kebanyakannya begini, tapi di sana mungkin ada istisna, ustasnayat. Kalau muqtaridah bermakna setiap kali datang je benda tu mesti kena ikut kaedah. Tak boleh ada. Jadi ada kat sini tidak, dia kata aghlabiyah saja. Kebanyakan macam tu. Jadi macam kita dah tinggi boleh jadi ada mustasnayat. Ya.
Wa bina'uhu aidan lit-ta'diyah ghaliban. Okey. Wazan ni juga untuk ta'diyah ghaliban. Wa qad yakunu laziman, dan kadang untuk fi'il lazim. Misal muta'addi nahwu fataha Zaidun al-bab. Zaid membuka pintu. So kita baca fatah pula. Wa misalul lazim nahwu zahaba Zaidun. So ini Zaid. Okay. Kemudian bab seterusnya baru al-bab ar-rabi'. Mula kita pindah kepada fa'ilah. Habislah fa'ala. Bila fa'ilah. Fa'ilah yaf'alu. Fa'ilah yaf'alu mawzunuhu 'alima ya'lamu. Wa 'alamatuhu, dan alamatnya ayyakuna ainu fi'lihi maksuran. Jadilah ain bagi fi'ilnya. Kalau alimatul lam maksur baris bawah ketika madi. Wal maftuhan fil mudhari', dan maftuh ketika mudhari'. So alima ya'lam. Contoh lain seperti rahima yarhamu, fariha yafrahu, sa'ida yas'adu, alima wajila yawjal. Wa bina'uhu aidan li ta'diyah ghaliban wa qad yakunu laziman. Dan sirah ni untuk kat sini berlaku ketikan. Kat sini berlaku ketikan. So dia kata kat sini fa'ila yaf'alu, wazan ni ghalibnya untuk ta'diyah. Kadang-kadang untuk lazim, fi'il lazim. Tapi kata syarah, hakikatnya tidak. Hakikatnya fa'ila yaf'alu banyaknya untuk lazim. Dia untuk lazim. Kadang-kadang dia untuk kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia kadang-kadang ni bukan sikit. Maksudnya sikit berbandinglah yang satu lagi. Seperti kata tadi, aksaru ta'adi wa qad yakunu laziman. Kadang-kadang berlaku lazim. Bukan maksudnya lazim ni kadang-kadang 1/3 bacaan dia, tak. Banyak. Cuma banyaknya dia. Kalau dibandingkan dengan satu lagi lagi banyak. Gitu. So sama macam kat sini. Bila dia kata kan bina'u li ta'diyah ghaliban wa qad yakunu laziman. Kadang-kadang wazan ni untuk ta'diyah selalunya, kadang-kadang dia lazim. Kita kata tidak. Bahkan sebenarnya terbalik. Lazim lagi banyak daripada muta'addi. So muta'addi banyak, tetapi hakikatnya lazim lagi banyak. Ada wazan fa'ilah yaf'alu. Contoh dalam ayat Quran, walau alimallahu fihim khairan lasma'ahu. Walau alimallahu, kalaulah Allah tahu apa? Lazim. Atau yang lain? Ada walimallahu tak silap. Walau alimallahu fihim khairan itu muta'addi. Walau alimallahu fihim, kalaulah Allah tahu pada mereka itu khaira itu dia muta'addi, ada bunyi mafhum. Jadi kalau contoh lazim dalam ayat Quran, contohnya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat. Tu wajilat itu fi'il lazim. Gemetarlah qulubuhum, hati mereka. Ataupun ayat lain kata qalu la taujal. Mereka mengatakan jangan bimbang. Taujal fi'il fa'ila yaf'al, wajila yaujal, taujal la taujal. Jadi untuk bab rabi' fa'ila yaf'alu, kita tambahlah kat situ. Walaupun di situ dia sebut bahawa yang banyaknya muta'addi, tapi hakikatnya yang banyaknya adalah lazim. Muta'addi kurang sikit. Misal muta'addi nahu 'alima Zaidun al-mas'alah. Tahulah oleh Zaid akan masalah. Misal lazim nahu, contoh lazim seperti wajilah Zaidun, takutlah Zaid, bentar Zaid. Al-babul khamis, bab yang seterusnya fa'ula yaf'ulu. Al-babul khamis, bab yang kelima, yang kedua terakhir bagi ustaz mudarat. Fa'ula yaf'ulu mawzunu hasuna yahsunu. Contohnya adalah hasuna yahsunu, ataupun contoh lain kita kata karuma yakrumu, zarfa yazrufu, syarfa yashrufu, dakhma yadkhumu. Jadi semuanya bila fa'ula mesti yaf'ulu.
Tidak berlaku dalam lughah dalam lisan bahasa Arab fa'ulah pergi kepada yaf'il, fa'ulah pergi kepada yaf'il ataupun yaf'al. Ada pun kalau kita dengar macam tu, itu kita panggil tadakhulul lughat, bercampur saling masuk. Tadakhul lughat ni maksud saling masuk lughah. Maksudnya apa? Maksudnya contoh perkataan labuba. Labuba asalnya labuba yalbubu, gitu. Tiba-tiba kita tengok orang guna labuba yalbabu, maknanya fa'ula yaf'alu. Macam mana? Jangan kita kata kita belajar fa'ula mesti yaf'alu. Macam mana labuba boleh jadi yalbabu? Maka kita kata itu tadakhulul lughat. Maksud tadakhulul lughat adalah bila satu, kan Arab kan banyak kaum, banyak kabilah. So kadang-kadang satu kabilah ni dia guna perkataan labuba, tapi tak sebut labuba, disebut labiba. Labiba yalbabu, jadi fa'ilah yaf'alu. Tiba-tiba kabilah lain disebut labuba yalbubu. Maka bila datang seorang ni, dia bercampur, dia ambil madi kat sini, labuba, mudhari' dia ambil kat sini, yalbabu, dia campur. Dia bercampur dua baju, dua kabilah. Itu kita panggil sebagai tadakhulul lughat. So asalnya sama ada satu kaum baca dengan labiba yalbabu, satu lagi baca dengan labuba yalbubu. Datang seorang ni, dia dengar habis sikit, dia campur. Ini jadilah labuba yalbabu. Jadi bukan macam itulah asalnya, ini tadakhulul lughat. Jadi kalau kita jumpa perkataan-perkataan macam ni, tahulah kita lepas ni, oh ini bukan asal, ini berlaku tadakhulul lughat. So tak salah lah mata kita betul. Cuma perkataan tu ada special case. Bukanlah mata kita kalau tadi tu mata kita memang belum kritikan. Ada bukan sini bukan kritikan lah. Itu memang ada special case lah kat situ. Okay. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayakuna ainu fi'lihi, jadilah ain fi'il itu madmuman fil madhi, baca dengan dhammah ketika madi, wal mudhari', dan ketika mudhari' pun dhammah juga. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Dan sirah ni atau wazan ni tidak akan berlaku kecuali pada fi'il lazim. Kerana apa? Saya kata tadi, kerana fi'il ni hanya melibatkan tabiat ataupun ghariziyah, sifat semua jadi. So dia tidak sebagaimana sirah ni ataupun wazan ni hanya berlaku kepada sifat tabiat, tak berlaku pada benda lain, tak berlaku pada pupul ke apa ke, tak. Maka begitu juga wazan dia hanya berlaku pada satu saja, tidak pada yang lain. Adapun kalau kadang-kadang kita dengar orang sebut apa? Rahubatka ad-dar. Meluaskan akan kamu oleh rumah. Kat situ rahubah yarhubu. Tiba rahubatka, kata dia maf'ul bih. Ad-daru jadi fa'il. Macam mana? Maka kat sini kita katakan bahawa sebenarnya di sana ada hazaf. Bukan rahubatka, rahubat bika. Jadi dia bukanlah muta'addi dengan diri sendiri, cuma dia jadi muta'addi sebab dicampurkan dengan huruf. Itu lain cerita lah, huruf lain cerita. Yang kita kata tak mungkin, jadi kalau dia ta'addi dengan diri sendiri. Kalau dia ta'addi dengan huruf, dia lain lah. Dan yang terakhir, babus sadis, fa'ila yaf'al, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu, mausuluhu hasiba yahsibu, hasiba yahsibu. Kalau tadi kat bab yang keempat kita baca fa'ila yaf'alu, kat sini kita baca fa'ila yaf'ilu. Ini sama'i, bab ini sama'i. Kenapa? Yang kiasnya perlulah fa'ila yaf'alu, itu yang kias. Yang banyaknya begitu. Yang banyak penggunaan semua katakan fa'ila yaf'alu. Adapun fa'ila yaf'ilu sama'i.
Yang ni kadang-kadang ada sikit-sikit lah, tak sebanyak fa'ilah yaf'alu. Maka kerana itu kita panggil dia sama'i. Kita kena tengok kamus untuk tahu kata-kata apa yang guna wazan fa'ilah yaf'ilu. Bahkan kalau dalam mata ni sebut, mata ni tersebut. Bahkan dalam syarah dia kata perkataan yang memang betul-betul fa'ilah yaf'ilu ni 18 ya. Waritha yarisa. Tak baca dah lain, memang macam itu. Kedua, waliya yali. Ketiga, walima yalimu. Keempat, wari'a yari'u. Kelima, wamiqa yamiqu. Keenam, wathiqa yathiqu. Ketujuh, wariya yari. Kelapan, wajida yajidu. Kesembilan, waqiha yaqihu. Kesepuluh, wakima. Ke-11, warika. Ke-12, wa'iqa. Ke-13, wahima yahimu. Ke-14, ana ya'inu. Ini maksudnya dah hampir. Ke-15, wa'ima. Ke-16, taha yardihu. Ke-17, tahayatihu. Apa dia? Berapa dia? Berapa? 17 ke 18? Berapa? 18? Lagi ke tadi? 18 ke lah? 18 je. So 18 tu je yang memang baca dengan fa'ilah yaf'ilu. Ada orang kata lain, dia boleh baca dua. Contohnya macam hasibah dia baca yahsan. Hasibah yahsibu boleh juga baca yahsabu. Atau kata lain, contohnya waghira yaghiru boleh juga baca yagharu. Ataupun kata na'ima yan'imu boleh juga baca dengan yan'amu. Maka perkataan lain dia boleh baca dua. Ada pun yang betul-betul baca dengan baris bawah 18 perkataan ni saja. So kita kata sama tu dah banyak. Dia bukan qiyas. Kalau yang fa'ilah yaf'al tu qiyas. Okey. Lepas tu wabina'uhu aidan lita'diyah ghaliban. Bina asyarnya untuk ta'diyah dan kadang-kadang untuk laziman. Ini pun kata syarah tak tepat, tak betul. Bahkan yang tepatnya adalah yang banyaknya untuk fi'il lazim. Yang banyak untuk fi'il lazim, sikit je datang dengan fi'il muta'addi. Dalil untuk perkara ni kajian. Yang ulama dah cek sesuai kata-kata masalah dalil dia lah. Yang tanya mana lah hadis Islam. Tak ada hadis nampak ni. Ni semua kajian. Misal muta'addi, contoh hasiba Zaidun amran fadilan. Menyangkalah Zaid akan amran itu orang mulia. Ataupun Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Ataupun yahsibuhumul jahilu aghniya. Yahsibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Yahsibu apa? Macam yahsibu. Dan untuk lazim pula, contohnya walita Zaidun. Cuma walita Zaidun ni tak comel sangat lah kata syarah. Sebab walita ni dia datangkan misal lazim kan. Sedangkan walita ni selalu dia boleh jadi lazim, tapi selalunya fi'il muta'addi. Contoh ayat Quran apa?
Wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Apa? Dia mutaaddi. Dia boleh jadi fi'il lazim tapi jarang. Maka seeloknya datang contoh lain kata syarat. Contoh lain boleh contoh wahima Zaidun. Zaid berlaku waham. Satu lagi tepatlah sebab wahima memang fi'il lazim. Ada waritha selalunya fi'il mutaaddi. Maka dijadikan contoh sebagai fi'il lazim tu kurang comel. Jadi ini adalah 6 kita kata bab daripada 35 bab tasrif. Dia kalau nak baca straight, kejap je kita ni. Kejap je. Cuma kalau kita nak baca detail, jadi kalau dalam kita talkhis asas, dia akan datangkan reason kenapa dahulukan fa'ala yaf'ulu, kenapa tak datang fa'ila dulu. Dia terangkan belaka. Kenapa kita kata huruf atas, baris atas tu ringan, baris bawah dan depan tu berat. Dia kata terang belaka lah. Tapi sebab kain daurah, maka kita tidak nak, tak adalah nak detail sangat. Kita berpada dengan sekadar-kadarnya lah. Boleh dapat sikit, nanti boleh pergi belakang syekh lain lah. Macam mana tu. Okay. Lepas tu pergi masuk pada bab yang seterusnya. Dia kata apa? Wasna asyara baban minha lima zada ala sulasi wa huwa salasatu anwa. 12 daripada 35 tadi untuk kata perkataan yang lebih daripada 3. Lebih daripada 3 huruf. Tadi kata fa'ala, fi'il sulasi mujarrad. Sekarang dia akan mula bahaskan mazid. Dia mulakan bahaskan mazid. Cuma mazid kita kata dah dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama mazid 1 huruf, kedua mazid 2 huruf, ketiga mazid 3 huruf, kan? So bermakna fi'il paling banyak 6 huruf. 3 asal, 3 tambah 6. Beza dengan masdar. Masdar paling banyak berapa? Masdar paling banyak berapa? 2. 7. Yang kita kata 6 tadi tu, yang ni kalau dalam keadaan asal. Tapi kalau ada tambahan ziyadah, jadi 7 paling banyak. Sebab apa? Sebab kalau istaf'ala fi'il, masdar dia istif'al 7. Masdar isim ke? Masdar isim. Bermakna masdar isim paling banyak 7. Adapun 7 ni sekali dengan ziyadah lah, sekali dengan huruf tambahan. Adapun fi'il sekali dengan huruf tambahan paling banyak 6. Okey. Jadi sekarang kita akan boleh masuk pada bab fi'il mazid. Bahagian pertama, nau'ul awal, fi'il sulasi al-mazid, fi'il sulasi al-mazid biharfin wahid. Fi'il sulasi yang ada tambahan dengan tambahan 1 huruf. Al-babul awal, bab yang pertama. Mana? Wahwa mazida. Wahwa ni balik dari mana? Wahwa yakni fi'il sulasi al-mazidu. Ma, perkataan zida fihi, perkataan ditambahlah padanya, pada ma itu. Sesuatu, yakni perkataan yang ditambahlah pada perkataan itu harfun wahid. Harfun jadi fa'il kepada zida, naik fa'il kepada zida. Harfun wahidun ala sulasi, atas fi'il sulasi. Wa huwa thalathatu abwab, dan ia ada 3 bab. Al-babul awal af'ala yuf'ilu. Bab yang pertama af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Al-babul awal af'ala yuf'ilu if'alan. Maka kat sini kita nampak dia tambah masdar. Kalau kita kata apa? Masdar kat sini dia mutarid. Sama je, takkan lagi. Maka kerana itu bolehlah disebutkan masdar. Ada sulasi tak boleh. Sebab masdar dia sama'i, berbeza-beza, maka tak boleh nak disebut. Af'ala yuf'ilu if'alan mawzunuhu akrama yukrimu ikraman.
Dia punya mauzun dia, kita mauzun dia adalah akrama yukimu ikraman. Atau contoh lain asana yusnu ihsanan, ahkama yukimu ihkaman, dan lain-lain lah. Wa alamatuhu ayakuna madihi, dan alamatnya bahawa jadilah madihi, jadi madi bagi wazan ni ala arba'ati ahruf, atas 4 huruf, bi ziyadatin, yakni dengan 4 huruf dengan tambahan lah, bukan yang asal. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi, dengan menambahkan hamzah di awalnya. So asalnya karuma fi'il lazim, ditambahkan hamzah di awalnya jadi akrama, menjadi fi'il mutaaddi. Wa bina'uhu li ta'diyah ghaliban, dan bina sirah ni, af'ala ni untuk mutaaddi ghalibnya. Jadi asalnya, boleh perkataan tu asalnya memang dia satu, memang dia lazim. Dia jadi af'ala, dia akan jadi mutaaddi. Contohnya macam tadi karuma, bila baca akrama dia jadi mutaaddi. Kalau dia tu maf'ul bih daripada sulasi lagi, bila jadi wazan af'ala, dia akan jadi maf'ul bih 2 maf'ul. Faham? Bermakna kalau lah dia lazim, dia akan jadi mutaaddi. Kalau dia memang mutaaddi, dia akan jadi mutaaddi 2 maf'ul. Ditambah kuasa dia. Wa misal mutaaddi nahwu akrama Zaidun Amran. Zaid memuliakan Amran. Kalau kita kata karuma Zaid itu Zaid mulia. Bila kita kata akrama Zaidun Amran, Zaid tu memuliakan Amran. Perbuatan tu melangkaui dia pergi pada orang lain. Ini salah satu fungsi wazan ni lah, yang dia mengubah fi'il lazim menjadi mutaaddi. Dan dia ada banyak lagi makna lain. Kalau dalam Quran contohnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, maka manusia bila Allah mengujinya, fa'akramahu, dan Allah memuliakannya, wa na'amahu, Allah bagi nikmat, fayaqulu rabbi akraman, dia kata Allah bagi nikmat. Jadi kalau bila Allah tarik, dia kata Allah tahu lah nikmat. Itulah cara dalam tafsir ni. Tapi kat sini syahid kita adalah akramahu. Akramah kat sini jadi wazan af'ala. Ataupun contoh lain, innahu rabbi ahsana mathwaya, semuanya dia Tuhanku telah mengelokkan tempat kembali. Hasuna asalnya baik, bila ahsana membaikkan. Dan kadang-kadang jadilah dia fi'il lazim, tapi sikitlah, tak banyak. Contoh misal lazim lahu asbaha rajulu. Asbaha rajulu, bukan maksudnya lelaki itu mensubuhkan sesuatu. Tak ada lelaki itu mensubuhkan sesuatu, kan? Itu maksudnya sini. Maksudnya adalah berpagi-pagi lelaki. Faham? Ataupun aftar as-saim. Iftar kan? Itu fi'il mazid lah. Asalnya aftara yuftiru iftar. Tapi kat situ bukanlah maksudnya kita buka puasa orang lain. Kat situ kita buka puasa. Sebab dia walaupun dia ada wazan af'ala, tapi dengan maksud fi'il lazim. Yang lepas ni kalau sebut iftar tu kena tahulah iftar datang mana. Jangan kita sebut je tapi tak tahu apa dia punya wazan apa semua. Kalau dalam hadis sebut, kalau dalam hadis Nabi sebut idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaim. Bila kamu tengok malam datang daripada sini dan tunjuk, faqad aftara as-shaim. Itu syair dia. Maka semuanya telah berbukalah oleh orang berpuasa. Maka kat sini tidak ada maf'ul bih. Nabi sebut aftara as-shaim saja. Ada fi'il, ada fa'il. So kita kata ini fi'il lazim. Tapi tak banyaklah. Walidnya dia dengan keadaan mutaaddi. Tapi kita kata untuk wazan af'ala banyak lagi maksud dia. Maksud banyak. Memang betul salah satunya ta'diyah. Yang ini menjadikan isim tafsir ta'diyah, yang ini menjadikan isim lazim jadi mutaaddi. Contohnya jalasa. Ajlasa. Asalnya dia lazim duduk, tapi kita kata ajlasa, kita kata mendudukkan. Ajlastu Zaidan, aku mendudukkan Zaid. Bukan aku duduk, tapi aku jadikan orang lain duduk. Ini mendudukkan. Itu salah satu maksud wazan af'ala.
Ataupun maksud lain dia adalah sayrurah. Sayrurah, pertukaran, perubahan. Contoh, awraqas syajar. Waraqah sebenarnya daun. Bila kita kata awraqas syajar, maksudnya berubah ada daun. Pokok tu berubah ada daun. Tu sayrurah. Yang ketiga dengan maksud kathrah. Athmaral, contoh athmaral bustan. Kat situ bukan maksudnya kebun itu buat benda jadi buah. Tidak. Maksudnya kat situ adalah kebun itu tumbuh buah dengan banyak. So mana ketiga untuk wazan ni adalah kathrah. Yang keempat dengan maksud haynunah. Contoh bila kita kata ahsada zar'u. Ahsada zar'u. Hasada kan maksud tuai kan. Tuai zar'u tanaman. So bukanlah maksud kat sini aku menuai tanaman. Tidak. Bukanlah maksudnya tanaman tu telah dituai ke apa, tak. Maksud kat sini ahsada zar'u, iaitu telah dekat waktu tuai untuk tanaman tu. Banyak maksud untuk af'ala ni. Jadi bila kita baca kitab apa semua, kita kena tengok konteks ayat lah. Kena tengok konteks ayat. Tu sebab bila kita baca kitab, jangan kita terus hebat. Kita cuba baca dan kita faham. Tengok kefahaman tu kena tak dengan bila guru mengajar ke apa. Sebab kita nak training dulu. Kalau kita langsung tak baca, tak training, sampai ke bila kita mampu nak baca. Tapi kalau kita baca terus hebat, risiko untuk salah faham lah. Maka kita baca tapi simpan dalam diri kita dulu. Training untuk diri kita, tengok kena tak apa yang kita letak makna ni. Bila jumpa wazan af'ala, ni takdiyah ke, sayrurah ke, kasrah ke, haynunah. Tengok konteks ayat. Sebab dia boleh jadi maksudnya lain. Contoh macam ahsada zar'u, kita ingatkan maksudnya contoh kita ingatkan maksudnya tuayan tu telah dituai. Rupanya tak, maksudnya tuayan itu telah tiba, dekat tiba waktu menuai dia. Mana kelima dia? Izalah. Contoh, aghzaitu aina zaidin. Aghzaitu aina zaidin. Aghzaitu tu kan fi'il, aghza. Asalnya qadha. Qadha tu maksud kotoran. Bila kita kata aghza atau wazan af'ala, maksudnya kita membuang kotoran. So bila kita dalam ayat dia aghzaitu aina zaidin, kita membuang kotoran di mata Zaid. Maksudnya. So kelima maksud izalah. Keenam dengan maksud wijdan. Wijdan yang mendapati. Contoh asja'tu Zaidan. Asja'tu Zaidan. Bukan maksudnya aku memberanikan Zaid. Bukan kita bagi motivasi ke dia, kita marah dia, bukan. Maksudnya aku mendapati Zaid ni berani. Ketujuh maksudnya at-ta'lil. Contoh arhanal baita. Arhanal baita. Jadi aku menawarkan untuk gadai. Aku tawarkan kepada dia untuk gadai rumah. Kelapan maksudnya ad-dukhul fi makan muayyan atau zaman muayyan. Ad-dukhul fi makan muayyan atau zaman muayyan. Maksudnya adalah masuk kepada waktu tertentu atau tempat tertentu. Contoh bila kita kata asbah Zaidun tadi kan, kat situ bukannya fi'il ta'di, dia lazim. Tapi dengan maksud apa? Dengan maksud telah masuk waktu subuh. Jadi Zaid berpagi-pagi. Subuh pagi lah. Zaid berpagi-pagi. Telah masuk pagi. Ataupun bila kata a'raqa Zaidun. A'raqa Zaidun, maksudnya Zaid telah masuk ke Iraq. A'raqa Zaidun, Zaid masuk ke Iraq. Kemudian yang masuk kelima adalah mutawa'ah. Dia mutawa'ah. Mutawa'ah ni nak tegangkan ni. Mutawa'ah ni contohnya bila kita kata kan, aku mengumpul kambing, maka kambing pun terkumpul. Maka kambing terkumpul tu, itu mutawa'ah. Itu kesan daripada aku kumpul kambing tadi.
Aku kumpul kambing, maka kambing terkumpul. Maka kambing terkumpul itu mutawa'ah. Sama lah mata kat sini, fa'ala. Atau wazan dia mutawa'ah bagi fa'ala. Contoh, jalastu Zaidan fa'ajlasa. Aku mendudukkan Zaid, maka Zaid terduduk. Zaid terduduk tu, itu mutawa'ah bagi wazan fa'ala tadi. Maksudnya Zaid terduduk tu kesan sebab kita mendudukkan dia. Itu maksud mutawa'ah. Mutawa'ah ni perlulah perkataan sebelum tu ada. Kalau dia datang contoh, kalau dia tak sebut perkataan sebelum tu jalas tu, itu ajlasah saja, mungkin boleh jadi lazim. Tapi kalau sebelum tu disebut wazan fa'ala, jalasah tadi, waktu barulah sebut ajlasah, maka kat situ kita kata dia mutawa'ah. Mutawa'ah bagi jalasah. Aku dudukkan Zaid, maka Zaid terduduk. Ataupun nanti wazan tu wazan in fa'ala, sampai tak mutawa'ah. In fa'ala dia nak baca kasartu zujaj fan kasar. Aku pecahkan kaca, maka kaca terpecah. Maka kaca terpecah tu mutawa'ah, yang hasil daripada aku pecahkan kaca. Pecah kaca. Okay? Alhamdulillah. Pecah gelas kan? Tahu tak? Tak ingat. Jadi dia menjadi mutawa'ah bagi fa'ala. Kemudian dia boleh juga dengan masuk sulasi. Sebut af'ala, tapi maksudnya fa'ala sahaja, bukan maksud fa'ala. Contoh saqa. Saqa minum. Asqa berminum. Tapi boleh jadi dia sebut asqa, tapi dia masukkan saqa saja. So kadang-kadang bila kita jumpa baca kitab tu, baca Quran, kita ulama akan tulis itu contoh saqa, asqa, saqa. Kenapa datang gitu? So dia kata kat situ wazan af'ala dengan masuk sulasi lah. So dia tafsirkan gitu. Yang ke-11, doa. Contoh, asqaituhu. Bukan maksudnya aku boleh minum, boleh jadi maksudnya aku boleh minum, boleh jadi. Tapi boleh juga jadi maksud doa. Ya, aku mendoakan supaya dia dapat minum. Macam tu. So kat sini ada 12 makna bagi af'ala. 12 makna bagi af'ala. So bila kita baca kitab tu ataupun kita baca apa, kena tengok konteks ayat, pandai-pandai. Jangan kalau tahu lah, kena roy. Jadi kat sini juga menjadi kita boleh nampak lah betapa susahnya nak kuasai ilmu. Bukannya semua orang boleh claim dia nak ijtihad lah, dia nak rujuk Quran Sunnah teruslah apa semua. Bukan senang, kan? Lagi orang ajam macam kita. Bukanlah mustahil, tetapi bukan senang. Kadang-kadang orang tu, lagi kalau bila orang awam, sebab kita seorang ulama tak suka buka bahasan dalil kepada orang awam semua ni. Contoh kita bagi dalil, tiba dalam dalil tu sebut asal guna wazan af'ala. Dah sudah. Dia tahu ke af'ala tu maksud apa? Kita pun tak tahu kadang-kadang. Apa tadi? Jadi apa payah. Tapi nak buat macam mana zaman sekarang, zaman orang nak berdalil kan? Jadi kena bagi dalil, kena pandai. Maknanya zaman sekarang, dia kenapa masyarakat mula nak dalil? Sebab ni masalah asatizah juga. Munculnya orang-orang yang tak layak mengajar tapi nak mengajar. Lepas tu mula datang kisah pelik-pelik. Jadi orang awam mula dah tak tahu mana betul masalah. Bila orang awam tak tahu mana betul masalah, maka akhirnya cara dia nak percaya macam mana? Dia nak dalil. Walaupun dia tak mampu faham, tapi dia nak dalil. Jadi kalau berdalil, dia nampaklah orang tu ada sumber. Maka salah kita juga kadang-kadang. Maka untuk orang-orang yang bila kita mengajar berdepan orang yang kita tak kenal, fokuskan untuk utamakan dalil. Janganlah sibukkan dia dengan dalil. Tapi maksudnya ketika ceramah umum, orang yang tak kenal kita semua, maka pastikan dalam ceramah kita ada dalil. Jangan sebut benda pelik-pelik. Fokus kepada ilmu-ilmu yang utama. Ada pun bila orang dah percaya kita, orang dah kenal kita, orang tahu kita alim apa semua, maka ketika itu, tak apalah kalau kita nak sebut tanpa dalil pun. Macam pada anak-anak murid kita, kita ada anak murid, memang anak murid percaya dengan kita, lepas tu kita tak ada buat live, mengajar kita je. Tak apalah kita nak sebut benda-benda yang payah, benda-benda payah, gori-gori ke, tak apalah. Kisah-kisah mimpi ke apa kan.
So memang betul mimpi-mimpi sebenarnya kadang-kadang boleh dipakai ya. Tapi takkan cerita pada orang awam. Mereka bukan je mereka sibukkan mereka dengan benda-benda yang baik semua je. Sebab bila kita cerita benda-benda pelik dan kadang orang tak kenal kita, munasabahlah orang rock kita, orang tolak kita. Kita pun kalau jumpa doktor yang dia kata dia doktor tapi tak ada sijil, nak minum, tak kena minum ni tak, sihat, tak tahu dia bagi yang benda semua, kita boleh takut. Jadi kena pandai lah. Untuk pada orang-orang even dalam asalnya dalam siapa ambil Usuluddin, dia akan ada manhaj dakwah. Dia akan katakan bahawa ketika kita khitab, khutbah ke apa, banyak akan guna Al-Quran, Sunnah, kerana itu lebih menarik orang, mudah terima. Sebab memang macam tu. Kita pun bila kita sebut qala Rasulullah SAW, padahal syarah dia kita ikut lama je, cuma kita sebut dalil dulu. Itu lebih menarik orang, lebih membuat orang percaya kita. Ada ilmu kalau orang kita dah famous macam Ustaz Azhar terus ke apa, tak apalah. Kadang tak sebut dalil pun sebab orang tahu dah memang alim fiqh. Tu pun Ustaz Azhar dulu sebut kita, dia sebut sumber. Lepas tu wazan fa'ala. Dia setengah tak? Tahu dia tangguh setidur. Okay. boleh tolong sebut. Allah. Zaman dulu. Dia kalau pakai sama anak kacau. Yang main bahasa tu ada gitu. Saya pulang ke zaman Fir'aun lah. Tapi antara kesahian, antara nak tengok cukup ulama dulu, dia tengok Syekh Fauzi Qanati. Kalau Syekh Fauzi Qanati dengan kelas umum boleh pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam. Kalau dengan yang bukan umum, dengan anak-anak berapat, yang bukanlah anak dengan cerita dia, anak tak mampu. Anak dengar cerita dia start 10 malam sampai 3 pagi, 4 pagi belajar. Macam mana? Kalau itu zaman kita, tak pelik zaman dulu. Pok yang boleh baca kitab tak tidur-tidur. Imam Muslim boleh sampai meninggal. Imam Muslim masa yang makan setiap kali habis baca, makan tambah sampai tak sedar, meninggal. Terlalu banyak makan. Jadi tak pelik. Hatta mereka zaman kita pun kita boleh tengok contoh-contohnya. Apatah lagi zaman-zaman dulu. Sebab kita kata bahawa masa keberkatan, masa ni ciptaan Tuhan. Masa ciptaan Tuhan. Belajar akidah, kita akan tahu masa itu ada makhluk. Masa ciptaan Tuhan. Jadi Allah boleh luaskan atau pendekkan bagi siapa saja yang dia nak. Okay. Jadi sampai sini je malam ni. Harapnya faham lah. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Kalau ada soalan, ada soalan. Tapi kalau nak tahu lah. Tak tahu, tak jawab. Ada soalan? Ada lughah tu kira syas ke tak? Tadakhul fil lughah tu dia kira syas atau bukan? Dia kira syas. Lagi apa soalan? Tadakhul tu kira syas atau bukan? Syas. Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita. Ya, itu majlis kita nanti sampai ke Allah.